Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, alhamdulillah hari ini kita bersama-sama lagi dalam kuliah kita membincangkan tentang pendekatan tafsir Al-Quran. Kalau minggu lepas kita telah berbincang mengenai tafsir, sesuatu tafsir itu dilakukan, dan kita bincang apa perbezaan di antara tafsir dengan takwil dan juga terjemahan. Jadi dalam kelas hari ini kita akan bincang bagaimana pendekatan ataupun cara dalam menafsirkan Al-Quran. Secara umumnya Al-Quran ini kalau kita tengok dari segi metod tafsir, dia ada lebih kurang 4 perkara. Iaitu pertama yang kita boleh sebut iaitu tafsir tahlili yang berbentuk analisis. Yang keduanya adalah metod ijmali, iaitu yang menyeluruh. Yang ketiga adalah metod muqaran, iaitu perbandingan. Yang keempat kita kata metod maudu'i. Dalam bahasa Malaysia kita sebut tematik, bertema. Jadi inilah 4 metod tafsir yang ada, yang mana kita akan bincangkan nanti untuk melihat bagaimana Al-Quran itu ditafsirkan oleh para ulama kita. Pertama sekali yang kita nak bahas di sini adalah metod tafsir tahlili, iaitu satu metod yang digunakan untuk mentafsirkan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran itu dengan tafsiran yang lengkap, tertib, ikut analisis yang panjang dan menjelaskan sesuatu persoalan itu daripada pelbagai aspek. Biasanya dalam tafsir tahlili ini ada termuat makna mufradat ataupun makna lafaz kalimah dalam Al-Quran, ada bahagian i'jaz, ada perkataan balaghah, ada munasabah bainal ayah ataupun munasabah bainas surah. Ada juga kita sebut asbabun nuzul, bagaimana sesuatu ayat itu diturunkan ataupun apakah sebab surah itu diturunkan. Ada juga dalam tafsir-tafsir yang menggunakan pendekatan metod tahlili ini, meletakkan dalam tafsirnya qiraat, bagaimana bacaan dalam riwayat Hafs, bagaimana dalam Kisai, bagaimana dalam Susi. Jadi perkara ini kadang-kadang disebut dalam tafsir tahlili. Ada juga di dalam tafsir tahlili ini disebutkan tentang fiqh, misalnya hukum fiqh mendalam, bagaimana akhlak, bagaimana juga tasawuf, misalnya akidah, apa juga kita kata perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, busyra ataupun kita kata janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin, ataupun peringatan, larangan kepada orang-orang kafir, jangan dibuat azab, jangan dibuat satu perkara sehingga mendapat azab, berbentuk ancaman misalnya. Jadi tahlili ini biasanya tafsir itu mempunyai jilid-jilid yang besar, kerana mereka menafsirkan 30 juzuk, sehingga dalamnya terdapat pelbagai perkara. Ada juga di dalamnya itu disebutkan tentang syair Arab misalnya, panjang. Tafsir tahlili ini kalau kita lihat, kalau kita pergi ke perpustakaan, biasanya tafsir tahlili ini berjilid-jilid. Misalnya kalau kita lihat kadang-kadang 10 jilid, kadang-kadang 12 jilid, kadang-kadang 15 jilid. Ini menggunakan pendekatan tafsir tahlili. Kelebihan dia ataupun kita kata kehebatan tafsir tahlili ini ialah ia kaya dengan pelbagai informasi. Dalamnya ada diletakkan ma'thur, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada terdapat tafsir ra'yi juga di dalamnya, pendapat-pendapat ataupun kita kata sesuatu perkara yang disebutkan mempunyai idea-idea dibahaskan dalam tafsir tahlili ini.
Jadi suatu lebih kepada pengumpulan idea yang banyak, maklumat yang banyak, informasi yang banyak. Terkadang di dalam tahlili ini termasuk juga dalamnya kisah-kisah Israiliyat. Nanti sampai bab tafsir ataupun kisah-kisah Israiliyat, kita akan sentuh bagaimana tafsir-tafsir tahlili ini ada pelbagai kisah-kisah Israiliyat diselipkan dalam tafsir tahlili ini. Jadi kalau kita lihat tafsir tahlili ini menjadikan satu tafsir itu dalam bentuk yang panjang dalam untuk kita memahami tafsir bagi sesuatu ayat ataupun tafsir bagi sesuatu surah itu. Nanti sampai masa ini kita akan bincang secara panjang lebar mengenai metod tafsir tahlili ini. Yang kedua yang Ustaz nak sebut di sini adalah tafsir ijmali. Tafsir ijmali yang Ustaz sebut pada mula tadi, iaitu tafsir yang berbentuk menyeluruh, namun ia lebih ringkas, singkat. Sehingga kan dia mirip kepada terjemahan, tetapi terdapat padanya huraian-huraian yang ringkas dan juga singkat. Tidaklah ia panjang seperti mana dalam tafsir tahlili tersebut. Jadi dia menjelaskan ayat-ayat satu persatu dalam keadaan ringkas. Terdapat biasanya tafsir ijmali ini disusun dalam 30 juzuk lah. Yang biasa kita lihat kalau kita pergi ke perpustakaan ataupun kita pergi ke kedai-kedai buku, kita jumpa tafsir Jalalain misalnya. Tafsir ini adalah tafsir yang ringkas, singkat, dan di dalamnya huraiannya tidaklah menjadi huraian yang berjala-jala panjangnya, tidak. Tetapi tafsir ijmali ini untuk kita baca dalam keadaan yang begitu ringkaslah. Kalau kita lihat ijmali ini adalah, kita kata boleh katakan ia ni perlawanan ataupun berlawanan dengan tafsir tahlili yang kita bincang sebentar tadi, iaitu tafsir tahlili iaitu panjang, dalamnya banyak informasi, berbeza dengan tafsir ijmali, dia lebih ringkas dan juga ianya dalam bentukan yang mirip-mirip terjemahan, tetapi terdapat huraian-huraian yang tidaklah sepanjang tafsir tahlili. Iaitu kemudian kita lihat bila kita membaca, antara kelebihanlah tafsir tahlili ini, bila kita baca, kita mudah memahami sesuatu ayat itu kerana ayat itu tidak dibincangkan secara panjang. Jadi informasi-informasi adalah informasi yang ringkas, menjadikan dia tidaklah sepanjang ataupun sebanyak yang tahlili. Jadi informasi di dalam tafsir ijmali ini adalah terbatas, sehingga kan suatu perkara itu memerlukan bila kita baca, kita akan dapat dengan cepat, namun tidaklah dalam keadaan mendalam. Dapatkan maksud Ustaz tu? Bila kita tengok tafsir ijmali, Ustaz letak contoh, kita akan lihat bagaimana tafsir ijmali, kita akan lihat ini berbeza dengan tafsir tahlili. Okey, Ustaz nak pergi yang ketiga, iaitu tafsir muqaran, iaitu tafsir yang mana di dalamnya ada perbandingan di antara satu tafsir dengan satu tafsir yang lain. Bagaimana tafsir ini menafsirkan ayat Al-Quran ini berbeza dengan tafsir satu lagi. Dan muqaran ini menjadikan perbandingan satu ayat ataupun surah ataupun tema yang kita lihat, perbandingan ini menjadikan kita melihat kekurangan sesuatu perbahasan itu dan kelebihan sesuatu pendapat itu. Jadi ada, bila kita dapat muqaran, kita lihat di sini lebihnya, di sini kurangnya. Tetapi tafsir muqaran ini menjadikan kita dapat melihat satu tafsir itu dengan lebih sempurna lagi, disebabkan oleh dia membandingkan di antara satu tafsir dengan satu tafsir yang lain. Kadang-kadang juga bila tafsir ini berlaku, kita boleh melihat sebegini perbahasannya, di sini ada termasuk cerita ni dalam ni adalah suatu
sesuatu perkara yang mana bila kita guna pendekatan tafsir muqarrar ini, kita dapat membezakan di antara satu tafsir dengan satu tafsir yang lain dengan corak-corak yang tertentu. Dan Ustaz nak sebut yang keempat ialah tafsir mawdu'i, iaitu tafsir yang Ustaz sebut tadi pada permulaan tadi, iaitu tafsir tematik, itu bertema, di mana dalam keadaan tafsir tematik ini ialah ahli tafsir itu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran daripada surah-surah yang pelbagai. Berbeza dengan tafsir tahlili tadi yang mengikut tertib mushaf, ia satu ayat lepas tu satu ayat, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Jadi dalam tafsir tahlili dia akan pergi satu ayat pada satu ayat. Berbeza dengan tafsir mawdu'i, apabila dilihat ayat-ayat tadi, dia akan mengumpulkan dalam tema-tema tertentu. Mungkin tema pertama yang disebut di sini adalah bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim, dalam nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian masuk pada tema bagaimana seseorang itu ingin memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana pula kalau kita lihat lagi perbahasan-perbahasan akan mengikut tema-tema tertentu. Jadi tema-tema inilah yang menjadikan tafsir mawdu'i ini berbeza dengan tafsir mawdu'i. Berbeza dengan tafsir tahlili, minta maaf, silap. Jadi tafsir mawdu'i berbeza dengan tafsir tahlili. Bila kita lihat tafsir tahlili dia mengikut tertib mushaf, tapi apabila dalam tafsir mawdu'i dia akan mengikut maudhu'-maudhu' tertentu ataupun tema-tema tertentu. Misalnya bila lihat dalam Alhamdulillahirabbil alamin, lihat pula bagaimana surah lain yang dimulai dengan Alhamdulillah juga, misalnya surah Al-Kahfi misalnya menggunakan Alhamdulillah juga. Begitu juga apabila dibahaskan tentang Rabb, bagaimana Rabbnya dibahaskan dalam bentuk-bentuk maudhu'-maudhu' tertentu. Untuk lebih memahami, insya-Allah nanti apabila sampai masa ini kita akan bincang bagaimana langkah-langkah untuk membuat tafsir maudhu'i ini. Okey. Jadi antara kelebihan bila kita belajar tafsir maudhu'i ini ialah kita membahaskan sesuatu tema ataupun suatu topik dalam Al-Quran dengan tuntas, dengan mendalam. Apabila kita mengambil ayat-ayat daripada surah berbeza, kemudian kita mengeluarkan kaedah-kaedah tertentu daripada maksud-maksud ataupun tujuan-tujuan Al-Quran. Jadi perbahasannya mendalam dan terfokus. Berbeza dengan tafsir tahlili nanti dengan informasi yang banyak tafsir tahlili, dan dia tidak mefokuskan kepada satu tema. Berbeza dengan maudhu'i, ia akan membincangkan tentang satu-satu tema yang tertentu, menjadikan perbahasannya itu fokus, mendalam dan juga tepatlah. Jadi inilah yang kita boleh sebut 4 metod dalam pentafsiran Al-Quran, iaitu 4 perkara, 4 metod dalam kita menafsirkan Al-Quran. Dan bila kita lihat tadi bentuk-bentuk tafsir, sebuah tafsir itu sama ada dia tahlili ataupun ijmali ataupun muqaran ataupun tafsir mawdu'i. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam pertemuan akan datang. Kita akan bincangkan sejarah tafsir mawdu'i, bagaimana sebuah tafsir itu tafsir mawdu'i dan sebab-sebab kemunculan tafsir mawdu'i. Jadi cukup sampai di sini, insyaallah kita berjumpa lagi. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.